Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 13 Ogos, anda bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama pagi ini. Polis dari England, Ireland dan Perancis bantu siasatan kes kehilangan Nora N. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan operasi SAR Remaja Ireland. Pasukan polis dari England, Ireland dan Perancis kini berada di negara ini untuk membantu siasatan berhubung kes kehilangan Nora N. Querin. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Senior Assistant Commissioner Cik Zakaria Osman, bagaimanapun berkata mereka hanya membantu siasatan dan tidak terbabit dalam operasi mencari dan menyelamat SAR. Pasukan itu tiba minggu lalu namun beliau tidak boleh mendedahkan butiran mengenai siasatan berkenaan. Sementara itu, 176 anggota digerakkan ke kawasan Gunung Berembun yang berkeluasan 12 km. Cuaca tidak menentu termasuk hujan menyebabkan operasi makin mencabar. Pencarian agak lambat kerana mereka perlu untuk mencari sekitar apa juga jalan denai atau trek yang ada sepanjang menuju ke puncak Gunung Berembun. Keseluruhannya 353 anggota SAR terbabit dalam operasi termasuk pencarian di 6 km persegi dari tempat penginapan mangsa sekeluarga. Kualiti udara di Miri Sarawak terus meningkat pada tahap berbahaya dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 400 setakat jam 7 pagi tadi. Mengikut data Jabatan Alam Sekitar JAS, bacaan IPU 401 dan 316 masing-masing dicatat di stesen pemantauan udara di Sekolah Kebangsaan SK Kuala Baram 2 dan Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Semalam, cerapan kualiti udara di SK Kuala Baram 2 mula memasuki kategori berbahaya pada jam 10 pagi dengan bacaan IPU 302. Manakala di ILP Miri, bacaan sangat tidak sihat antara 201 hingga 300 direkodkan dari jam 9 pagi hingga 5 petang sebelum memasuki kategori berbahaya pada jam 6 petang semalam dengan bacaan IPU 302. Sibu dan Sri Aman turut mencatat bacaan kualiti udara tidak sihat masing-masing 154 dan 132 setakat jam 10 malam semalam. Sementara majoriti lokasi lain di seluruh negara merekodkan bacaan IPU sederhana. Kebakaran sebuah rumah kedai di Taman Bukit Indah, Johor Bahru pagi semalam yang merenggut nyawa dua wanita dipercayai angkara perbuatan khianat. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Zulkhairi Mukhtar berkata, berdasarkan penelitian kamera lita tertutup CCTV, seorang lelaki yang tidak dikenal pasti dilihat membawa botol plastik dipercayai mengandungi minyak untuk melakukan pembakaran. Menurut ACP Zulkhairi, kebakaran disyaki berpunca dari luar premis bahagian belakang tingkat bawah berjeriji yang kemudian dipecah masuk oleh bomba untuk memadam kebakaran. Premis yang disewa sejak 2013 adalah bangunan 2 tingkat dan tingkat atas dijadikan tempat tinggal. Mangsa membabitkan seorang lelaki berumur 44 tahun bersama isterinya, ibu lelaki itu yang dianggarkan berumur 60 tahun, anak saudara perempuannya serta anak lelakinya berumur 6 tahun. Ibu dan anak saudara perempuan lelaki berkenaan meninggal dunia di rumah kedai berkenaan dan dihantar ke Hospital Sultanah Aminah untuk bedah siasat. Manakala lelaki itu bersama isteri dan anak lelakinya turut dirawat di hospital sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan khianat dengan api dan mati mengejut. Polis memburu 3 suspek lelaki dipercayai terbabit dalam kes meletupkan sebuah mesin pengeluaran wang automatik ATM di sebuah bank di Tanjung Malim Perak semalam. Ketua Polis Daerah Mualim Superintendent Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, siasatan ke atas rakaman kamera lita tertutup CCTV mendapati 2 lelaki bertopeng muka masuk melalui pintu hadapan premis sebelum meletupkan ATM berkenaan. Siasatan mendapati kumpulan perompak itu melarikan wang tunai berjumlah RM270,000. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 6.30 pagi apabila 3 lelaki dilihat keluar masuk tempat kejadian sebelum melarikan diri dengan sebuah kereta berwarna merah.
Bagaimanapun, jenis dan nombor pendaftaran kenderaan tidak dapat dipastikan. Siasatan awal polis semalam menjumpai kesan cecair bahan kimia di kawasan letak kereta di hadapan bank. Polis percaya bahan itu digunakan untuk meletupkan mesin ATM. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Baik, gara-gara berebut teman wanita, seorang remaja cedera selepas dibelasah 7 lelaki di lorong belakang sebuah kedai serba nikah di Sri Perdana Lahad Datu Sabah petang Ahad lalu. Dalam kejadian itu, remaja lelaki berusia 19 tahun terbabit dibelasah hingga cedera teruk pada bahagian kepala dan mulut serta pinggang. Ketua Polis Daerah Lahad Datu Asisten Komisioner Nasri Mansur berkata, kejadian berlaku ketika mangsa turun dari rumah sewanya dan mahu masuk ke dalam kereta sebelum didatangi 7 lelaki tidak dikenali yang memukulnya di bahagian kepala, mulut dan belakang badan. Susulan itu, polis menahan 5 suspek terbabit di hadapan sebuah rumah di Taman Aman kira-kira jam 1 pagi semalam. Kesemua suspek berusia antara 18 hingga 25 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kejadian seorang warga emas Pirun Kana K berusia 78 tahun yang maut ditetak 5 lelaki bertopeng di Kampung Tebuk Pulai, Sabak Bernam, Selangor semalam amat menyayat hati. Menurut anak bongsunya, K Go Kilam 52 tahun, ibunya menghubunginya 3 hari lalu dan memaklumkan terdapat orang yang tidak dikenali berlegar di sekitar kawasan rumah dengan menaiki kereta. Go Kilam yang menetap di Nibon Tebal, Pulau Pinang berkata dia terkejut selepas salah seorang ahli keluarganya memaklumkan kejadian tragis itu. Suara ibunya juga seolah-olah dalam ketakutan dan itu adalah kali terakhir dia mendengar suaranya setelah sebulan tidak bertemu. Kali terakhir dia bertemu ibunya di rumahnya dan sempat berpesan kepadanya serta adik-beradik lain supaya menjaga diri. Dalam kejadian 4.30 pagi itu, cucu mangsa N. Silam Pesaran 22 tahun turut parah akibat diserang sekumpulan lelaki berkenaan. Kejadian itu disedari jiran mangsa yang memaklumkan kepada polis selepas melihat sesuatu mencurigakan di rumah itu. Polis Langkawi meminta saksi kejadian seekor anjing dipanah di hadapan sebuah kedai serba nikah di Dayang Bay Kuah tampil menyalurkan maklumat. Bantuan siasatan itu perlu berikutan lokasi kejadian belum dilengkapi kamera litar tertutup CCTV untuk mengesan pelakunya. Ketua Polis Daerah Langkawi Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim berkata lot kedai di bangunan itu didapati masih belum berpenghuni. Ujarnya pihaknya menerima laporan berkaitan seekor anjing mati dengan keadaan badannya tertusuk 2 batang anak panah petang Ahad lalu. Kejadian itu disedari pengadu selepas menerima kiriman foto di aplikasi WhatsApp sebelum tampil membuat laporan polis. Pihaknya cuba mengesan seorang pengguna Facebook yang pertama memuat naik foto berkenaan sebelum ia tular di media sosial. Siasatan kes mengikut Seksyen 44-1-D Akta Binatang 1953. Sabit kesalahan boleh membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Datuk Zaharuddin Muhammad Sharif, 62 tahun meninggal dunia akibat jangkitan pada organ dalaman di Hospital Tampin semalam. Pemergian Allahyarham disahkan oleh Adun Kota, Datuk Seri Dr. Awaluddin Said. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 2 petang semalam. Menurut Datuk Seri Dr. Awaluddin, jenazah Allahyarham yang merupakan bekas Ketua Penerangan UMNO bahagian Rembau dibawa pulang ke kediamannya di Kampung Cenung Cengkau, Rembau untuk dikembalikan. Jenazah disolatkan di Masjid Kariah Penajis Bandar selepas solat Isyak dan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Baru Penajis. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 4 anak. Selain menjadi Adun Kota dari 1999 hingga 2004, Allahyarham juga pernah menjadi Ketua Pemuda UMNO bahagian Tampin bermula 1993 hingga 2000. Penggunaan tulisan Jawi akan lebih mudah difahami masyarakat Cina jika menggunakan konteks tidak serius seperti bahan pornografi. Penjelasan itu dibuat ahli Parlimen Keluang Wang Shuqi berhubung video tular. Beliau menggunakan contoh berkenaan bagi mengubah persepsi masyarakat Cina yang selama ini menganggap tulisan Jawi hanya untuk agama Islam.
Video tular ini menunjukkan Shu Qi mengaitkan tulisan Jawi pernah digunakan bagi menulis buku pornografi suatu ketika dulu. Menurut Shu Qi, contoh itu digunakan dalam dialog tertutup bersama Persatuan Tionghoa Kluang dan Wakil 27 Persatuan Masyarakat Cina di Kluang Johor 9 Ogos lalu. Ia bagi menjelaskan mengenai isu penggunaan tulisan Jawi. Jelasnya beliau pernah menunjukkan dokumen lama kerajaan menggunakan tulisan Jawi dan bahasa Inggeris, tetapi contoh itu tidak dapat meyakinkan masyarakat Cina untuk mengubah persepsi terhadap tulisan Jawi. Katanya penggunaan contoh tertentu itu sekaligus berjaya memecahkan mitos dan persepsi Jawi bukan tulisan agama tetapi tulisan Nusantara. Beliau kemudiannya turut menggunakan 3 contoh lagi bagi membuktikan tulisan Jawi tidak khusus kepada Islam. Ia termasuk tulisan Jawi pernah digunakan dalam kitab lama agama Kristian pada abad ke-19 selain dalam pelbagai bahan bacaan sebelum 1956. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, operasi di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong disambung semula awal pagi tadi dengan penerbangan tiba dan berlepas dijangka seperti sedia kala dalam tempoh beberapa jam. Ia selepas penunjuk perasaan yang berhimpun di lapangan terbang itu beransur meninggalkan lokasi. Perkembangan terbaru itu melegakan penumpang domestik dan antarabangsa selepas pihak berkuasa Hong Kong membatalkan semua baki jadual penerbangan, pelepasan dan ketibaan ke hub kunjungan utama di wilayah itu semalam. Ia berikutan tindakan ribuan penunjuk perasaan pro-demokrasi yang meneruskan perhimpunan di lapangan terbang antara yang tersibuk di dunia itu untuk hari keempat berturut-turut. Penunjuk perasaan turut dilaporkan memasuki Dewan Ketibaan untuk melancarkan bantahan. Tindakan kumpulan berkenaan mengakibatkan sebahagian besar kawasan sekitar lapangan terbang itu sesak. Walaupun telah kembali beroperasi, situasi dibimbangi kembali berulang berikutan penunjuk perasaan mengulangi pendirian akan kembali ke situ hari ini. Dalam pada itu, pihak berkuasa menasihatkan orang awam supaya tidak menghampiri ke lapangan terbang jika tiada sebarang urusan. Angka korban banjir di India meningkat kepada 184 orang manakala hampir 1 juta penduduk dipindahkan ke kem kecemasan sejak beberapa hari lalu. Pihak berkuasa berkata 58 dilaporkan masih hilang manakala 32 lagi cedera. Negeri Kerala paling teruk terjejas memaksa lapangan terbang antarabangsa Kochi ditutup selama 3 hari minggu lalu. Dianggarkan 288,000 penduduk di sekitar wilayah paling teruk terjejas di negeri itu termasuk Wayanad, Malappuram dan Kozhikode dipindahkan ke kem kecemasan. Sekurang-kurangnya 42 orang terbunuh di negeri Karnataka dengan kira-kira 580,000 orang sudah dipindahkan. Media India turut melaporkan 66 kematian di barat negeri Maharashtra dan Gujarat. Sementara itu, di China, angka korban akibat taufan lekima yang melanda timur negara tembok besar terbabit meningkat kepada 44 orang. Pasukan penyelamat kini dalam usaha mencari kira-kira 16 lagi mangsa yang masih hilang ketika ribut berkenaan terus bergerak menuju pesisir pantai berhampiran Beijing. Taufan dengan kekuatan angin 190 km sejam dan ombak tinggi itu mula membadai wilayah Zhejiang Sabtu lalu. Bencana terbabit turut memaksa lebih 1 juta penduduk berpindah dari kediaman mereka. Kira-kira 180,000 orang ditempatkan di pusat penempatan sementara. Lebih 600 kediaman dilaporkan musnah. Bencana alam itu menyebabkan kerugian ekonomi lebih daripada 3.4 bilion dolar Amerika di Zhejiang sahaja. Seorang pemuda Palestin ditembak mati tentera Israel ketika sambutan Hari Raya pertama Aidil-Adha di utara Bet Hanun di semenanjung Gaza. Mangsa dilaporkan ditembak awal pagi semalam waktu tempatan berhampiran pagar sempadan Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza mengenal pasti mangsa sebagai Marwan Nasir. Insiden menimpa pemuda berusia 26 tahun itu berlaku sehari selepas 4 penduduk Palestin maut ditembak kerana dituduh cuba melancarkan serangan menyasarkan tentera Zionis. Sekurang-kurangnya 301 penduduk Palestin dibunuh askar rejim Zionis di sepanjang kawasan sempadan sejak protes mulai tercetus pada Mac 2018. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari.
Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Selepas hampir 3 minggu berkelana di Eropah bagi menghadapi siri perlawanan, ujian dan kejohanan jemputan 4 negara, skuad hoki negara menutup tirai jelajah dengan aksi ujian terakhir bertemu Belgium di Antwerp. Aksi ulangan menentang pasukan ranking kedua dunia itu berakhir dengan kekalahan terbesar 0-8. Aksi ujian terakhir yang berlangsung di Antwerp, Belgium kekal membariskan pasukan terkuat, berjaya meledak 5 gol menerusi pukulan sudut penalti dan 3 merupakan gol padang, sekaligus menyukarkan terus peluang untuk mengubah keputusan. Skuad bimbingan Rollo Ottmann nyata tenggelam selain bergelut untuk mencari prestasi terbaik menyaingi lawan. Kekalahan besar yang ditempa seharusnya menjadi pengajaran terbaik kepada pemain negara untuk berdepan pasukan jagoan dunia lain sebaris Belgium selepas ini. Mereka dijadual pulang hari ini dan dijadual terbang semula ke Jepun esok bagi menyertai menghadapi saingan pra-Olimpik Tokyo 2020. Skuad rugby negara pulang bangga dari Indonesia selaku juara Asia 7 sebelah mengatasi pencabar-pencabar lain seperti Singapura, Thailand dan Indonesia. Kejayaan awal itu juga dijadikan sebagai tonik terbaik untuk mempertahankan emas Sukan SEA 2019 Filipina hujung tahun ini. Barisan negara dikendalikan Saizul Hafifi Maknur pulang dari Indonesia malam tadi bersama gelaran juara Trofi Asia 7 sebelah. Malaysia menewaskan Singapura 17-14 dalam perlawanan akhir yang berlangsung kemarin di Padang Rugby Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum itu mereka membina Mongolia 26-0 di peringkat separuh akhir. Pasukan negara sememangnya diletakkan sasaran muncul juara sebagai penilaian awal ke Sukan SEA Filipina dan ini memberikan keyakinan tambahan untuk mempertahankan emas yang dimenangi 2 tahun lalu. Kejayaan tersebut turut membolehkan Malaysia kembali semula ke Siri Asia 7S 2020 yang disertai negara-negara terbaik dalam Division 1 seperti Hong Kong, Jepun, China, Korea Selatan dan Emirat Arab Bersatu UAE selepas menghuni tangga tercurut 4 ke 8 tahun lalu. Selepas tidak dipertandingkan di Sukan SEA Kuala Lumpur 2017, Persatuan Floorball Malaysia MFA sedia menyahut cabaran Majlis Olimpik Malaysia MOM untuk meraih sekurang-kurangnya 2 pingat gangsa dalam acara itu pada Tamasya Sukan SEA Filipina 2019 yang dijadualkan membuka tirainya 30 November depan. Sedar bukan tugas mudah untuk berdepan Singapura dan Thailand yang dilabel kuasa besar floorball di Asia Tenggara. Presiden MFA Dr. Rizal Muhammad Razman tetap optimis pasukannya mampu memberi saingan sengit kepada pencabar lain. The players that they bring in tu, player dia bawa tu memang bagus. Dia orang main dekat Liga Sweden dengan Finland. So they are good players. It just make it more difficult for us. But at the end, we have 20 players, they have 20 players. So anything can happen. It's not the whole team daripada Sweden ke apa. They have maybe 5 or 6 players from apa yang dia suka dual passport kan. But we have pure 20 patient people, so we should give them a free fight. Sejak sukan ini diperkenalkan di Malaysia pada 2006, mereka telah menyertai 2 edisi Sukan SEA. Bermula dengan Myanmar pada 2013 apabila berjaya meraih pingat perak dan gangsa di Singapura pada tahun 2015. Sebagai langkah persiapan terakhir, skuad lelaki dan wanita akan menyertai kejohanan kebangsaan yang akan diadakan di Kuala Lumpur bermula 2 September ini. Ia turut menjadi medan penilaian terakhir pemain untuk disenarai pendek kepada 20 pemain lelaki dan wanita ke Sukan SEA Filipina 2019. Baiklah, sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.